Selamat sejahtera Tuan, nama saya Tan Chayani Ana Perpanjangan. Nama matrik saya ialah 16 DPR 20F2 1998. Sejahtera Tuan, saya Witasri Ana Perempuan Shanmugam. Nombor matrik saya 16 DPR 20F 2034. Selamat sejahtera Tuan, nama saya Lim Sisi, plat matrik saya adalah 16 DPR 20F 2022. Saya Sanjanan Tanarasu, nombor matrik saya 16 DPR 20F 2030. Selamat sejahtera Tuan Izzat Amin dan kawan-kawan yang dikasihi. Topik kita pada hari ini adalah pandemik COVID-19. Perpaduan dan toleransi antara kaum tercipta. Bincangkan. Bersama dengan saya adalah 3 orang ahli panel yang tidak asing lagi. Baiklah, di sebelah kanan saya, ahli panel pertama, Saudari Wityasri. Selamat datang Saudari. Seterusnya, ahli panel kedua, Saudari Lim Zi In. Selamat datang Saudari. Dan di hujung sana, nampak pemalu tapi bijak berkata-kata, Saudari Sanjana. Selamat datang juga buat Saudari. Baiklah, sebelum saya menyimpang lebih jauh, soalan saya kepada panel pertama, adakah anda mengetahui tentang pandemik COVID-19? Terima kasih kepada saudari moderator. Pandemik COVID-19 ini merupakan sejenis penyakit yang sedang ditandakan oleh seluruh dunia. Penyakit ini berpunca daripada coronavirus sindrom pernafasan akut teruk. Penyakit pandemik COVID-19 ini juga berlaku di Malaysia, sehingga kini Malaysia berada di tempat ketiga bagi jumlah kes jangkitan COVID-19 dan juga jumlah kematian akibat COVID-19 di Asia Tenggara selepas Indonesia dan Filipina. Terima kasih kembali kepada panel pertama kita. Tadi panel pertama ada menyatakan pandemik COVID-19 ini merupakan sebahagian daripada pandemik penyakit coronavirus 2019 dan setakat kini Malaysia berada di tempat ketiga bagi jumlah kes jangkit COVID-19. Bolehkah saudari panel kedua menerangkan kesan COVID-19 terhadap masyarakat? Soalan amat menarik, saya akan menerang satu persatu. Kesan pertama adalah pandemik COVID-19 membawa kesan negatif kepada ekosistem perniagaan domestik seperti industri makanan dan minuman, industri pembinaan dan perubatan, industri pelancongan, serta industri pertanian, pembinaan dan perkhidmatan. Ini sekaligus mengakibatkan ramai orang menghilangkan pekerjaan. Selain itu, pandemik COVID-19 di Malaysia telah memberikan kesan besar terhadap ekonomi Malaysia, termasuk penurunan nilai ringgit Malaysia dan penurunan keluaran dalam negara kasar KDNK. Wabak ini juga memberi kesan buruk kepada beberapa sektor, utama termasuk sektor hiburan, pasar, peruntikan, perhotelan dan perancangan. Selain kekurangan barang dan perkhidmatan, banyak bisnes terpaksa membiasakan diri dengan konsep perjarakan sosial serta perintah berguru yang mempengaruhi operasi dan pendapatan mereka. Terima kasih kepada panel kedua kita. Sekarang sudah terang lagi bersuluh bahawa pandemik COVID-19 telah membawa kesan negatif terhadap masyarakat sekarang. Tetapi, perpaduan dan toleransi antara kaum masih tercapai pada masa COVID-19 sekarang walaupun pandemik COVID-19 terkini membawa banyak kesan negatif kepada masyarakat kita. Manakala, bolehkah saudari panel ketiga senaraikan apakah faktor-faktor yang membolehkan perpaduan dan toleransi antara kaum tercapai dalam keadaan COVID-19?
Soalan yang amat menarik kan? Saya akan menerangkan satu persatu. Faktor pertama yang membolehkan perpaduan dan toleransi antara kaum tercapai dalam keadaan COVID-19 adalah COVID-19 membolehkan rakyat Malaysia bekerjasama dan saling bertoleransi untuk mengurangkan penularan penyakit COVID-19 di Malaysia. Tanpa kira apa kaum, semua rakyat Malaysia mula mengurangkan pergerakan sendiri, mematuhi SOP yang ditetapkan oleh kerajaan dan sentiasa memakai pelitup muka semasa di luar. Ini merupakan salah satu faktor yang membolehkan semua rakyat Malaysia perpaduan. Jika masyarakat tidak mempunyai semangat perpaduan dan toleransi antara kaum dalam menangani penyakit COVID-19 ini, kes positif COVID-19 di Malaysia mestilah banyak. Tetapi rakyat Malaysia telah berjaya menurunkan jumlah kes positif di negara kita pada Julai 2020. Pada 9 Julai 2020, kes positif bagi penyakit COVID-19 adalah kosong. Ini bermakna hanya ada perpaduan dan toleransi antara rakyat Malaysia baru dapat menangani penyakit COVID-19. Ini juga bermaksud penyakit COVID-19 ini secara tidak langsung telah memupuk perpaduan dan toleransi di antara rakyat Malaysia. Selain itu, kerajaan dan orang ramai juga mengulurkan bantuan kepada orang yang miskin dan pengangguran disebabkan tempoh perintah kawalan pergerakan PKP yang panjang. Oleh itu, kerana telah memberikan bantuan khas untuk rakyat Malaysia yang diperlukan bantuan dan masyarakat yang berkemampuan pula bekerjasama untuk memberi bekalan makanan, barang keperluan harian secara percuma kepada orang yang miskin dan tidak mampu membeli makanan dan barang harian. Golongan yang memberi bantuan ini telah memberikan barangan dengan adil, iaitu mereka memberikan barangan yang percuma ini kepada semua orang tanpa mengirakan kaum. Ini telah menunjukkan COVID-19 membolehkan rakyat Malaysia lagi perpaduan dan toleransi. Sebagai contoh, pada bulan Julai 2021 telah berlaku perkara bendera putih dalam negara kita. Hal ini disebabkan oleh sesetengah rakyat Malaysia menghadapi masalah kehilangan pekerjaan dan pada tempoh COVID-19 telah mengalami masalah kewangan dan menyebabkan perkara bendera putih. Kita dapat melihat ramai rakyat Malaysia memberi bantuan kepada orang yang menghadapi masalah kewangan tanpa mengira kaum. Hal ini menunjukkan rakyat Malaysia kita tidak mengira kaum dan mengamalkan sikap toleransi dan perpaduan. Terima kasih kepada panel ketiga. Tadi panel ketiga telah menerangkan faktor-faktor yang membolehkan perpaduan dan toleransi masyarakat tercapai dalam keadaan COVID-19. Ini adalah rakyat Malaysia bekerjasama dan saling bertoleransi untuk mengurangkan penularan penyakit COVID-19 di Malaysia. Dan faktor kedua adalah menghulurkan bantuan kepada orang yang miskin dan pengangguran tanpa mengirakan kaum. Hal ini telah membuktikan perpaduan dan toleransi antara kaum dan tercapai dalam COVID-19. Seterusnya, saya ingin memohon panel pertama kita untuk senaraikan perkara-perkara yang dapat membuktikan perpaduan dan toleransi dapat tercapai pada masa terkini. Terima kasih kepada moderator saudari. Di sini kita nampak kes COVID-19 masih banyak lagi di dalam Malaysia, tetapi perpaduan dan toleransi antara kaum masih dapat tercapai dalam keadaan COVID-19. Di sini kita dapat melihat berita pertama yang berkaitan dengan Pereka Fashion yang bekerjasama dengan sekumpulan 26 modal menjahit set peralatan perlindungan diri PPE untuk diserahkan kepada Hospital Kuala Lumpur pada peringkat awal negara berdepan COVID-19 ini. Ini telah membuktikan bahawa rakyat adalah masyarakat prihatin dan turut bersama-sama dengan kerajaan menghulurkan bantuan terutamanya ketika tempoh perintah kawalan pergerakan PKP. Kerjasama antara rakyat ini merupakan satu tindakan yang melambangkan perpaduan. Berita kedua berkaitan dengan COVID-19 dan penjawat awam.
khasnya barisan hadapan tanpa mengira kaum dan memberikan khidmat yang paling baik untuk mengatasi penularan wabak berkenaan. Walaupun mereka terpaksa menanggung pelbagai bebanan dan menghadapi pelbagai kesukaran mengikut kes positif COVID-19 yang semakin banyak. Namun, satu perkara yang membanggakan adalah semangat kerjasama dan saling bantu-membantu tanpa mempedulikan isu kaum, bangsa dan agama. Berita ketiga menyatakan bahawa usaha yang dilakukan oleh semua pihak dalam memenangi wabak COVID-19 telah mengepetikkan jurang pemisah antara rakyat Malaysia dan secara tidak langsung mengukuhkan lagi perpaduan yang telah sedia terjalin. Menteri Perpaduan Negara Datuk Harimau Muhammad Saidin berkata, ini termasuk usaha yang dilakukan oleh mereka sama ada yang bekerja di barisan hadapan atau yang duduk mengasingkan di rumah. Kita dapat berasaskan kebersamaan semua pihak yang bersatu hati dan bersemangat dalam menjayakan usaha memutuskan rantai COVID-19 tanpa mengira latar belakang agama, bangsa, budaya. Katanya, semua gambar di atas merupakan berita tentang COVID-19 dapat selakan perpaduan di kalangan rakyat Malaysia. Selain itu, di sini juga terdapat nasihat daripada Kementerian Malaysia KKM adalah KKM ingin menasihati orang ramai termasuk individu-individu yang telah menerima vaksin COVID-19 agar terus mematuhi saranan serta nasihat-nasihat kesihatan yang sering ditekankan iaitu elakkan 3S, elakkan kawasan sesak, sempit dan sembang dengan jarak yang dekat. Sama ada amalkan 3W iaitu amalkan wash, wear and one. Akhir sekali, KKM menasihatkan semua rakyat sentiasa memakai pelitup muka di kawasan awam yang tertutup dan pakaian pelitup muka yang berganda adalah digalakkan. Seterusnya, dalam keadaan COVID-19 kita hendak mematuhi peraturan SOP sebagai norma baru dan dapatkan vaksin COVID-19 bagi mengurangkan risiko jangkitan COVID-19 serius. Bilangan kematian sekaligus membantaikan imuniti kelompok. Dengan pengambilan vaksin, kita dapat melindungi orang di sekeliling daripada kemungkinan jangkitan COVID-19. Dengan imuniti kelompok yang terbentuk, kumpulan yang belum layak diberi imunisasi seperti kanak-kanak dapat dilindungi. Perlindungan untuk semua bermula daripada diri kita. Panel pertama menyampaikan maklumat berkaitan dengan contoh-contoh berita yang dari laman web yang dapat membuktikan perpaduan dan toleransi antara kaum dapat tercapai pada masa COVID-19 terkini. Seterusnya, saya ingin memohon panel kedua kita untuk memberikan langkah-langkah yang dapat mengekalkan perpaduan dan toleransi dalam negara kita. Terima kasih moderator saudari. Salah satu langkah yang dapat mengekalkan perpaduan antara kaum pada masa terkini adalah ibu bapa boleh memberi pengetahuan tentang kepentingan perpaduan antara kaum kepada anak-anak mereka sejak kecil lagi. Selain itu, ibu bapa juga boleh menunjukkan cara membantu orang yang keperluan tanpa mengira kaum. Sebagai contohnya, pada masa COVID sekarang, ibu bapa boleh menyediakan makanan dan barang keperluan bersama anak-anak mereka dan menghantar barang tersebut kepada orang yang memerlukan. Wabak COVID telah memisahkan rakyat Malaysia bukan sahaja melalui jarak sosial, malah mereka diminta duduk di rumah dan tidak dibenarkan bertemu dengan sesiapa pun tanpa urusan yang penting. Namun, ia adalah secara zahir sahaja. Manakala langkah yang seterusnya adalah rakyat Malaysia perlu menyelesaikan diri sendiri dengan norma hidup baharu ekoran wabak COVID-19 dengan mengekalkan nilai-nilai yang baik dan terus bersatu hati dalam memelihara perpaduan nasional. Langkah yang terakhir adalah masyarakat boleh membantu keluarga yang hilang pekerjaan semasa pandemik COVID-19 tanpa mengira kaum. Sebagai contohnya,
masyarakat boleh menyertai kempen bendera putih dengan memberi bantuan kepada orang yang mengalami dengan masalah kekurangan kewangan dalam kehidupan semasa, seperti masyarakat boleh menerima makanan, barang harian dan selain barang keperluan harian kepada mereka. Hal ini dapat menunjukkan perpaduan antara kaum dan toleransi antara kaum. Terima kasih kepada panel kedua kita berkongsi langkah-langkah yang dapat mengekalkan perpaduan dan toleransi kepada kita. Tetapi, perpaduan dan toleransi antara kaum masih tercapai pada masa COVID-19 sekarang, walaupun pandemik COVID-19 terkini membawa banyak kesan negatif kepada masyarakat kita. Sebagai contohnya, berbanding sebelum berlaku pandemik COVID-19 itu, masyarakat kini mulai sedar mereka perlu hidup bersama, saling membantu dan menghormati antara satu sama lain. Selain itu, sebelum COVID-19, kita lihat banyak perabatan, konflik dan juga persaingan. Memang ada juga kerjasama tapi agak terbatas. Tetapi semasa COVID-19, kita melihat kerjasama sesama masyarakat semakin tinggi. Konflik seolah-olah sudah tiada. Konflik dalam masyarakat melibatkan perkauman sudah tidak kelihatan sekarang. Akhir sekali, saya ingin ucapkan kepada tiga-tiga ahli panel kita kerana sudi hadir dan sudi menyuarakan pendapat masing-masing. Moga apa yang kita dapat hari ini tidak sekadar masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Nampaknya masa aman mencemburi kita. Kesimpulannya, saya berharap sikap perpaduan ini bukan sahaja wujud kita ketika pandemik COVID-19, sebaliknya dapat dikekalkan hingga bila-bila masa dalam apa keadaan. Kita seharusnya tetap bersatu semasa berada dalam keadaan sukar maupun dalam keadaan krisis. Untuk menjadi sebuah negara yang berjaya, perpaduan adalah kunci utamanya. Sebelum tamat, silakan. Terima kasih saudari pengerusi. Sebagai intiannya, bertepuk sebelah tangan tidak akan berbunyi. Usaha-usaha untuk mengukuhkan perpaduan kaum di negara ini memerlukan sinergi dan dedikasi yang tidak berbelah bahagi oleh semua pihak seperti isi dengan kuku. Pandangan kumpulan kami berharap semua masyarakat sentiasa mengamalkan sikap perpaduan dengan sentiasa memberi bantuan kepada orang yang memerlukan bantuan dan berharap masyarakat kita semua orang yang memerlukan bantuan dan berharap masyarakat kita semua mengamalkan sikap toleransi dengan saling menghormati antara kaum. Selain itu, berharap juga setiap rakyat Malaysia mempunyai kesedaran terhadap kepentingan perpaduan dan toleransi antara kaum dalam Malaysia pada masa terkini. Walaupun perpaduan dan toleransi antara kaum tercapai pada masa pandemik COVID-19, kita berharap juga perpaduan dan toleransi masyarakat dapat dikekalkan sehingga bila-bila masa dalam apa keadaan. Oleh itu, setiap kaum perlu bekerjasama dan saling menghormati antara kaum lain supaya dapat mewujudkan perpaduan kaum di Malaysia. Atas perucapan adalah pandangan setiap ahli kumpulan berkaitan isi tajuk forum hari ini. Sekian sahaja hadirin sekalian. Kembali kepada saudari moderator. Terima kasih saudari. Ahli panel ketiga. Sidang hadirin yang dihormati, saya mewakili semua ahli panel mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada semua hadirin yang sudi hadir forum kita hari ini. Selamat sejahtera, salam satu Malaysia.